Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita sambung balik kitab Penawar Bagi Hati pada bab yang ke-8. Kita masuk bab yang ke-8. Kali terakhir hari itu kita berhenti 22 hari bulan 10 2023. Jadi kita masuk bab yang ke-8 dan ini adalah kuliah yang kedua kalau ikutkan jadual saya, kuliah kedua dalam bulan ini. Yang pertama hari itu tak dapat datang, minta maaf, ada beberapa urusan keluarga dan kebetulan cuti sekolah. Jadi cuti sekolah itulah ada masa sedikit untuk balik kampung, untuk ziarah, tengok mak dan ayah, orang tua yang masih ada. Jadi minggu ni kita sambung balik. Yang ada kitab boleh terus tengok. Tapi sebelum tu sedikit sebab saya telah mengikrarkan kepada diri saya sendiri setiap kali waktu kuliah, walau di mana sahaja, saya akan mengulang balik beberapa taklimat ataupun peringatan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan, iaitu apa dia? Tentang masalah saudara kita di Gaza. Masih belum selesai. Hari ini, kalau tuan-tuan tahu, adalah antara hari yang paling menyeronokkan bagi mereka. Buat sementara ini adalah hari yang sangat melegakan dan menyeronokkan bagi mereka. Sebab apa? Ceasefire, gencatan senjata. Itu pun tak lama, 4 hari sahaja. Kalau ikutkan waktu Malaysia ni, Jumaat, Sabtu, Ahad, besok last agaknya. Dan akan bermulalah balik peristiwa hitam dan kejadian-kejadian kejam, tragis yang tak masuk di akal. Jadi dalam tempoh 4 hari ni mereka seronok. Kita dah berpuluh tahun seronok. Jadi tuan-tuan jangan lupa, walaupun saya dah ingatkan sebelum ni, ada 7 benda yang perlu kita buat. Yang pertama, jangan putus berdoa. Teruskan berdoa. Walaupun mungkin rasa jemu, walaupun mungkin rasa letih, bosan, walaupun asyik ulang benda yang sama, tapi teruskan berdoa. Terutamanya kunut nazilah tadi. Sebab nampak dah kesan dia, nampak dah hasil dia. Sedikit sebanyak daripada kunut, sedikit sebanyak daripada doa yang tak putus-putus. Tak tahulah sama ada daripada kita ataupun daripada mana di seluruh pelosok dunia, maka Allah bantu. Dan antara nikmat kurniaan Allah ini ialah Allah beri gencatan senjata yang kalau diikutkan mustahil nak dapat gencatan senjata. Sebab apa? Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan tahulah kenapa mustahil nak dapat gencatan senjata. Disebabkan dengan kuasa-kuasa besar yang ada di belakang mereka ini. Jadi memang sombonglah sebenarnya untuk berikan gencatan senjata, tapi akhirnya dapat, cuma sementara. Jadi teruskan berdoa. Yang kedua, teruskan untuk membantu dan juga infak, sedekah. Walaupun ada isu-isu yang mengatakan bahawa duit sumbangan sampai ke tempat lain, duit sumbangan disalahguna, itu bukan tanggungjawab kita yang menyumbang, itu tanggungjawab pihak yang melakukan transaksi tersebut. Tapi apa yang mampu kita buat, kita beri. Ya Allah, inilah yang mampu aku berikan untuk bantu saudaraku di Gaza. Jadi takkan pernah cukup walaupun kita telah serahkan, berikan 100 ke 1000 ke hatta 1 juta sekalipun. Ingat, sebanyak mana pun kita beri, tak mampu untuk mengembalikan balik anak mereka yang telah syahid, ibu mereka yang telah mati, ayah mereka yang mungkin masih lagi tertimbus di bawah runtuhan-runtuhan bangunan. Jadi teruskan memberi, membantu dan infak walau di mana juga. Yang ketiga, teruskan kempen-kempen untuk memboikot ataupun memulaukan barang-barang yang menyokong kepada keganasan yang dilakukan oleh Yahudi Zionis laknatullah. Teruskan boikot, jangan stop, jangan berhenti ataupun mula lemah semangat ataupun alah. Allah tu yang menyebabkan keseronokan kepada puak-puak yang jahat ni. Jadi teruskan kempen dan boikot. Ini tuan-tuan boleh cari sendirilah, tak perlu saya ulas. Teruskan kempen dan boikot. Yang keempat, berpesan-pesan. Ini saya pesan pada tuan-tuan, mungkin ustaz lain, penceramah lain pun pesan. Jadi tak apalah kita berpesan-pesan walaupun banyak kali, sebab manusia ini memang sifatnya
mudah lupa, lalai dan leka. Mungkin ya, hari ini kita ingat, besok kita ya lupa ataupun kita alpa, lalai dan leka. Jadi teruskan pesan-pesan. Yang kelima, teruskan berfikiran positif. Ya, terus fikir positif walaupun tak dinafikan dengan segala apa yang berlaku, menyebabkan hati naluri kita ni, manusia yang lemah ni kadang-kadang akan rasa lemah semangat, akan rasa down, ya, akan rasa alah 4 hari kejahatan aja, lepas ni perang balik. Jadi jangan lemah semangat, teruskan fikir positif sebab Allah ada sesuatu yang terbaik untuk mereka nanti, insya-Allah. Kemudian yang keenam, teruskan persiapan ataupun kita ni berlatih dan bersiap-siaplah daripada sekarang dengan segala kemungkinan yang akan tiba, tak tahu ya di mana, bila dan bagaimana. Teruskan bersiap-siap, jangan alpa, jangan lalai, jangan leka, jangan terus berseronok sahaja macam tidak ada apa-apa. Berlatihlah, saya dah sebut sebelum ni, nak berlatih apa Ustaz? Ya, berlatihlah fizikalnya. Ya, mantapkan fizikal ni biar cergas dan cerdas, terutamanya kepada generasi ataupun anak-anak. Ya, bagi mereka ni, anak tuan-tuan, cucu ke siapa ke, cergas. Ya, jangan duduk di rumah ya menghadap TV aja, ya, tengok telefon, main tablet sahaja, tidur sahaja. Ya, gerakkan mereka cergas, berlari ke, berjogging ke, main basikal ke, main elastik ke, hantar kelas-kelas ya, mempertahankan diri ke. Mungkin elok pihak masjid ya, kalau ada kuliah dah bagus, dah tambah sikit lagi satu kurikulum ya, buat petang-petang memanah, hidupkan balik kan. Apa lagi ya, berenang, cuma sini kolam tak ada, kena cari tempat lain ya, nak kuda mahal pula. Carilah apa-apa alternatif lain ya, sebagai bersiap sedia ya. Itu untuk anak-anak, termasuklah kita sebagai mak bapak pun kena bersiap sedia ya. Tambahkan ilmu-ilmu survival hidup, tambahkan ilmu-ilmu kemahiran ya, untuk meneruskan kelangsungan hidup ya, jikalau ditakdirkan berlaku sesuatu. Dan yang terakhir, yang ketujuh ya, berubah ataupun berhijrahlah ya. Sebab tuan-tuan kalau dah dengar ceramah ataupun khutbah Jumaat, ibrah dan pengajaran daripada Palestin, sebenarnya terlalu banyak ya, ilmu-ilmu dan pengajaran yang berharga yang kita boleh dapat, dan apa yang sedang berlaku kepada saudara kita di Gaza. Jadi ambillah, berubahlah, jangan tunggu ya, sehingga menjadi seperti tersebut ya. Semoga kita ini ya, dilindungi Allah SWT dan juga saudara kita di Gaza sepanjang masa, insya-Allah. Okey, itu 7 benda ya, yang saya ulang balik. Jadi pada pagi ini kita sambung balik bab yang ke-8. Bab ke-8 cerita tentang apa? Iaitu menyatakan membesarkan diri ya. Bab ke-8 menyatakan membesarkan diri, ataupun takabur, ataupun sombong, ataupun rasa hebat. Jadi bab yang ke-8 ni nak beritahu disebabkan rasa kita ini membesarkan diri, menyebabkan hati menjadi rosak, hati menjadi hitam, hati menjadi kotor. Dan bila hati ini rosak, maka akan terzahirlah daripada batin kepada zahir, iaitu kerosakan-kerosakan yang lain. Contohnya apa? Kita boleh nampak hari ini, disebabkan ada pihak-pihak yang merasakan diri mereka besar, diri mereka kuat, diri mereka gagah dan boleh buat apa saja. Inilah dia yang berlakunya penindasan, yang berlakunya pembantaian ataupun genosid hari ini. Ini salah satunya lah, membesarkan diri. Daripada kecil kan, daripada kecil dibiarkan ya, kemudian disuburkan dan akhirnya akan membinasakan. Jadi pagi ini kita tengok ya, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada benda-benda yang membesarkan diri ini. Qala musannif, ketahuilah olehmu bahawasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya, maka setengah daripada segala sifat kecelaan di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zumar ayat 72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi'sa maswal mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Maka sejahat-jahat
oleh tempat ketetapan kalian yang membesarkan diri, iaitu api neraka Jahannam. Dan kalau tuan-tuan tahu kenapa kenapa Nabi Adam alaihi salam dan juga isterinya Hawa terkeluar daripada syurga, disebabkan oleh daripada bermulanya kisah penciptaan Nabi Adam itu sendiri daripada tanah yang ditolak, yang ditentang oleh jin, syaitan, iblis dan sekutunya. Disebabkan sombong, disebabkan merasanya dirinya lebih hebat, penciptaan daripada api, maka disebabkan sombong itulah maka dihalau keluar iblis ataupun syaitan ini, yang tuan-tuan tahu pada asalnya adalah malaikat yang tertinggi di dalam syurga. Tapi disebabkan sombong tu tadi, tak nak tunduk dan sujud kepada penciptaan Nabi Adam AS, maka dikeluarkan daripada syurga. Itu bermulanya sifat kesombongan ini tadi. Jadi kalau kita tengok apa yang disyarahkan dalam kitab ini, membesarkan diri iaitu melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, melihat dirinya lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain. Ini tuan-tuan, benda ni semua kita ada, semua kita ni ada. Terutamanya hati-hati kepada yang ada jawatan, yang ada pangkat, yang ada kuasa, yang ada harta, yang ada rupa, yang ada tenaga, yang ada apa-apa sahaja kelebihan, maka pada waktu itu ia akan melihat orang lain itu hina ataupun lebih kurang daripada dia. Dia tak semestinya orang kaya-kaya. Kadang-kadang kita yang biasa-biasa ni pun pandang orang lain tu dengan pandangan sebelah mata. Kita tengok dengan pandangan hina. Dalam hati tu rasa apa? Dia rasa, yalah, tuan-tuan boleh rasa lah kalau kita tengok. Contohnya macam mana, mungkin kita tengah makan dekat kedai, makan kat kedai, bukan orang lain datang pun, kucing aja datang. Kan kucing datang nak minta sikit makanan, kita pun syuh, kan? Syuh lah, halau lah, sepak lah, kan? Mulut tu bolehlah membebel-bebel. Waktu aku makan je kau datang, waktu aku makan aja kau datang. Kan punya banyak orang dekat kedai ni, aku juga yang kau datang. Nampak situ. Di situ dah ada kesombongan. Di situ dah ada rasa membesarkan diri. Baru Allah bagi rezeki dapat makan sepinggan nasi, ikan sepotong, daging seketul, kucing datang, nak minta secubit aja pun kita dah halau. Itu dia. Itu sikit tu, itu sikit sangat tu. Sedangkan bukan kucing tu minta seekor pun, tuan-tuan bagilah bahagian kepala. Kita bukan makan sangat kepala pun, kan, bagi bahagian kepala. Dapat dia makan sikit. Cuma mungkin Allah kadang-kadang nak menghantar makhluk-makhluknya nak menguji, nak tengok setakat mana kemurahan hati kita, nak tengok setakat mana kebaikan hati kita, nak tengok setakat mana kelembutan hati kita ni tadi. Ini. Jadi memandang itu contohnya kucing, belum lagi orang. Orang tu kalau datang, kita tak payah pergi makan kat warung. Kadang kita duduk dalam masjid ini pun, bila datang jemaah lain mungkin duduk ataupun berdiri di sebelah kanan dan kiri kita, kita tengok sekilas lalu, tengok mungkin penampilannya kurang cantik, mungkin tengok penampilannya tak terurus, ditambah pula mungkin dengan bau yang kurang menyenangkan, kita pun menjarakkan diri. Bukan jarak sampai 1 meter pun, kita jarak hanya mungkin 1-2 inci saja. Kita jarak 1-2 inci itu tadi disebabkan rasa yang dia tu lebih rendah, rasa lebih kurang daripada kita. Itulah bermulanya kesombongan ataupun membesarkan diri. Oh, aku dah pakai jubah cantik-cantik, aku dah mandi, dah wangi-wangi, tiba-tiba ada pula datang siapa hamba Allah ni, berbau badannya busuk dengan pakaiannya begitu begini, kita pun menganjak sikit aja. Itulah bermula rasa membesarkan diri. Apatah lagi kalau kita ni pergi halau, lagilah. Apatah lagi kalau kita pergi marah, lagilah. Apatah lagi kalau kita menjauhkan diri, lagilah. Memang ternyata sifat membesarkan diri ini, iaitu melihat orang lain lebih hina daripadanya. Jadi disebut di sini setengah daripada sifat kecelaan. Setengah maknanya terlalu besar.
ya, disebabkan rasa sombong ni tadi, ya, menyebabkan berlakulah kerosakan dan keburukan yang sedahsyat-dahsyatnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang menceritakan ia akan dia daripada Tuhannya yang maha mulia. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naz'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali atau kama qala. Ketinggian itu selendangku dan kebesaran itu kainku, maka barang siapa mencabut dan merebut ia akan daku, akan satu daripada keduanya, nescaya aku campakkan dia ke dalam api neraka jahanam dan tiada aku peduli. Ni ya, hadis yang wallahu alam bahasanya hadis kursi ni nak menceritakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Ya, Allah mengatakan apa? Ketinggian itu selendangku, kebesaran itu kainku. Maknanya kesombongan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau yang paling layak untuk mengaku dia paling hebat, paling besar, paling tinggi, paling segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mungkin tuan-tuan masih ingat, ya, Allah yarham tuan guru kita pernah sebut, kan, pernah jadi satu isu lah dulu. Kan, orang tak faham, dia kata apalah cakap macam ni, kan, Allah itu sombong, kan, Allah itu boleh mencarut contohnya. Bagi orang tak faham apa dah macam tu. Tapi kalau kita mengaji, kita akan faham bahawa itulah mana Allah lah yang selayak-layaknya untuk berbuat dan melakukan apa sahaja. Makna kebesaran ke, kesombongan ke, ketinggian ke, kehebatan ke, itu adalah secara majaznya selendangku dan kebesaran kainku. Tuan-tuan kalau tengok orang-orang besar, tuan-tuan kalau tengok orang hebat-hebat, pakaian tu melambangkan kemegahan, kan? Pakaian tu melambangkan gahnya, melambangkan kehebatannya, melambangkan pangkat, ketinggian dan sebagainya. Itu Allah sebut itulah pakaian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi barang siapa, maknanya ada orang yang nak merebut daripada aku satu daripada keduanya, bukan dua-dua, satu aja, dia merasakan dirinya lebih hebat, dia merasakan dirinya besar, dia merasakan dirinya punya, ya, segala-galanya. Jadi pada waktu itu Allah kata apa? Aku campakkan dia ke dalam neraka jahanam dan aku tak peduli. Tak peduli siapa pun kau, kan, kau sultan ke, kau raja ke, kau presiden ke, ya, kau ketua kumpulan ke, kau siapa ke, bila kau sombong, ya, bila kau rasa diri kau lebih hebat, maka kau campakkan kau ke dalam neraka jahanam. Ni hati-hati. Hati-hati pagi ni, macam saya sebut tadi, sesiapa yang Allah kurniakan kelebihan, sesiapa yang Allah kurniakan dia ada jawatan, kan, ada sedikit kuasa, bukan kuasa besar pun, sikit je kuasa, Allah bagi kuasa dengan izinnya untuk jadi pemimpin, untuk jadi ketua, untuk jadi orang yang mengepalai dalam masyarakat, jabatan ataupun apa-apalah hikmat di bawahnya. Bila ada rasa sombong ni tadi, maka hati-hati. Seolah-olah disebut di sini mencabar dan mengambil salah satu daripada sifat ketinggian dan kesombongan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beritahu kamu tak layak nak sombong, kamu tak layak nak membesarkan diri, hanya aku sahaja. Sebab akulah yang memberikan kau makan, minum, udara, segala isi langit dan bumi. Bahkan kau berdiri pun di atas bumi aku, kau bernaung di bawah langit aku, engkau hidup pun dengan nyawa yang ihsan dan ruh yang aku berikan. Itu pun kau boleh sombong lagi dengan makhluk-makhluk yang aku ciptakan. Itu yang Allah campakkan sedalam-dalamnya ke dalam neraka jahanam. Jadi hati-hati. Ya, sombong ni sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun isyarat tubuh badan. Ya, hati-hati. Semua benda-benda ini yang boleh menzahirkan kesombongan kita. Bermula kibriya ataupun takbur itu meninggi atas yang lain, bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang lain. Dia rasa diri dia besar. Mungkin orang lain panggil nama Din, orang lain panggil nama Leman, panggil Dolah aja. Tapi tiba-tiba nama depan dia yang berhormat.
Yang berbahagia, kan, Datuk, minta maaf, Datin, Tan Sri, Datuk Sri, Profesor, Datuk, Doktor, dok, kan. Itu belum hujung lagi. SPM, SRP, PRT, LRT, semua ada hujung. Kan. Kalau tengok nama jawatan tanpa atas meja tu penuh, padahal namanya pendek je, Mat bin Din, tu je. Nama Mat bin Din, tapi depan tu yang berbahagia, Profesor, Datuk, Doktor, Tuan Haji, kan, Mat bin Din, SCM, macam saya sebut tadi lah. Hati-hati tu. Mungkin daripada segi protokol, mungkin daripada segi protokol pentadbiran jabatan, mungkinlah kena tulis. Tapi hati-hati, kita ni bila nama kita ditulis macam tu, tengok pula gambar kita di print, dicetak besar-besar, di billboard, kemudian nama pun ditayangkan di mana-mana, kita masuk pula dalam majlis, orang mengumumkan pula. Ini hati-hati ni. Orang mengumumkan ketibaan, kan. Jadi waktu tu semua bangun. Oi, benda ni tuan-tuan. Ya, benda ni kalaulah dilazimkan, dibiasakan selalu tanpa pengawasan yang tinggi, maka akan lahirlah kesombongan. Mula-mula mungkin malu kucing lah, tak apalah, tak payahlah, tak apalah. Tapi bila beberapa kali, berulang kali, banyak kali berlaku, maka pada waktu itu ia dah mula rasa seperti satu kemestian, keperluan dan kewajipan. Kalau tak ada, dia akan rasa pelik. Kalau tak ada, dia akan rasa seolah-olah macam dia dihina. Dia akan merasa seolah-olah macam dia, ni tuan-tuan rasalah. Ya, tapi itulah, kita tak rasa perasaan tu. Tak rasa. Tapi pengalaman saya sendiri pernah berurusan di pejabat agama dahulu, pejabat agama Kelang, cerita lama lah dulu. Bila berurusan dengan VVVIP ini, yang protokolnya perlu dijaga. Daripada ucapan awal sampailah untuk susunan, ya, kedudukan kursi, tag nama dan sebagainya, perlu ikut protokol ni tadi. Silap sikit maka surat tunjuk sebab kena diberikan. Salah sebut sikit pangkat dan turutan kebesaran ini, maka surat tunjuk sebab kena diberikan. Ni kenapa kena beri surat tunjuk sebab? Ya, sebab komplain. Ada orang komplain, apa ni, itu pun salah sebut, apalah begini. Ialah manusia kadang-kadang tak dinafikan, ya, mungkin kesilapan, mungkin gugup, mungkin nervous. Ya, tuan-tuan kalau nak tahu, rasa ramai duduk depan ni. Kan bila duduk depan ni, benda yang asas, yang basic pun kadang-kadang kita boleh terlepas pandang. Jadi ini yang pernah berlaku, bila tersilap sikit tu, salah sebut, tak sebut, ya, sama ada pangkal ataupun hujung ni tadi, kesian MC, kesian pihak jabatan, kesian organisasi tertentu ni kena beri penjelasan kenapa orang tu minta. Orang ni minta. Ini nak menunjukkan ni aku ni gah, aku ni besar. Kan tak boleh buat silap sikit. Ini kebesaran ni, kesombongan ni tadi, merasakan bahawa melihat dirinya mulia berbanding daripada orang lain sehingga tak boleh berlaku sedikit kesilapan pun. Pernah dengar juga kisah dulu-dululah, zaman jahiliah dulu. Ya, ada hamba Allah ni pergi majlis, sampai-sampai tapak majlis, tengok tak sampai pun beberapa kerat orang. Ya, sampai-sampai tengok orang tak ada, pusing balik, patah balik, tinggalkan majlis, sehingga menyebabkan majlis yang pada waktu itu patutnya boleh dirasmikan, tak jadi rasmi. Tak jadi rasmi. Nak buat macam mana majlis? Mungkin dah ditetapkan waktu sekian-sekian, orang pun bukan boleh dipaksa, kan, bukan boleh paksa datang tepat timing waktu itu. Jadi mungkinlah agak lambat sikit, dia dah sampai dulu, tengok orang tak ada, belah macam tu aja, tanpa sebarang pemberitahuan. Sebab dia rasa apa? Macam diri aku ni dipermain-mainkan, ya, tak bertanya dulu dengan pihak penganjur kenapa begitu, kenapa begini, salah tempat ke apa ke. Kan boleh tolak ansur, boleh tak sanggup, boleh bincang, boleh sembang baik-baik, kan. Tapi sebab merasakan dirinya hebat, maka dia terus tinggalkan majlis, menyebabkan majlis menjadi rosak, tergendala dan cacat cela. Ini nak beritahulah banyak, ya, banyak peristiwa-peristiwa seperti ini pernah berlaku. Ya, dia merasakan dirinya lebih mulia atas orang lain, dan azamah, iaitu keadaan atau sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua,
kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Ya, ini adalah majaz ataupun perbandingan. Ya, disebut selendang. Tuan-tuan tengoklah. Ya, bila sebut selendang tu makna kalau kita hari ni dengan pakat, dengan bintang, dengan mungkin baju, hati-hati. Saya sebut sekali, hati-hati, terutamanya yang ada jawatan. Apatah lagi kalau memakai pakaian yang seragam, pakaian seragam yang melambangkan kuasa. Kan kalau pakai tie, pakai kopiah, pakai songkok, ada nama sikit, kan pakai kod, rasa dia lain. Tapi bila pakai baju yang ada bucu-bucu, yang ada bintang, pangkat, yang ada macam-macam tu, aku pun tak tahu apa benda tu. Jadi waktu itu dengan memakai baju ni tadi, akan lahirlah satu aura. Memang tak nafikan aura, orang yang menengok pun akan rasa hebat. Kan orang tengok rasa hebat, yang memakai lagi pula rasa hebat. Sebab tu kita tengok kepada pasukan-pasukan keselamatan, pihak berkuasa, yang diberikan kekuasaan ini, hati-hati, hati-hati sangat, tolong hati-hati. Pakaian yang diberikan itu adalah satu amanah. Pakaian yang diberikan, yang disarungkan itu adalah satu amanah yang sangat besar yang perlu dipikul dan dipertanggungjawabkan. Jangan bila dah sarung pakaian ni tadi, dengan topinya, dengan pangkatnya, dengan tongkatnya, jadi pada waktu itu dia merasa segala percakapannya adalah betul. Dia merasakan semua arahannya perlu diikuti dan dipatuhi. Tak boleh dibantah, tak boleh dibangkang, tak boleh nak dikritik dan sebagainya. Hati-hati sungguh-sungguh. Kalau jadi pengerusi mesyuarat pun hati-hati sungguh-sungguh. Apa-apa saja lontaran, cadangan, kritikan dan sebagainya, sebagai pengurusi ataupun sebagai orang yang ada kuasa ni tadi, kena terima dengan hati yang penuh terbuka. Bukan senang jadi ketua ni. Sebab dia jadi ketua ni, dia rasa dirinya betul, dia rasa dirinya hebat, dia rasa semua arahannya perlu dipatuhi. Ini sebab apa? Sebab kesombongan itu tadi. Adalah makna hadis ini bahawa sekeduanya dua sifat. Ketentuan dengan Allah Ta'ala tidak patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Nak beritahu tadi, nak beritahu dalam hadis tadi, dua sifat, iaitu ketinggian, kebesaran itu hanya milik mutlak Allah sahaja. Milik mutlak Allah, bukan milik kita. Kita ni tak layak langsung untuk rasa kita ni hebat, tinggi, besar, takbur, sombong dan sebagainya. Fikir baliklah, fikir. Yang kita rasa ni kita hebat sangat, besar sangat, setakat mana kehebatan kita? Nyamuk gigit demam kita ni buatnya. Baru nyamuk gigit, bukan hantar peluru. Kan? Nyamuk gigit, gagah-gagah macam mana pun, nyamuk cucuk dengan jarum sikit menjerit kita, menangis kita, menunjukkan lemahnya kita ni. Kan, hebat, gagah, besar macam mana kita ni pun, dalam badan, bahkan pada badan kita sendiri ni pun penuh dengan tanda-tanda yang kita ni adalah makhluknya yang sangat kotor. Dalam tubuh badan kita, dalam usus kecil kita, usus besar kita penuh dengan najis. Itu pun merasakan orang lain kotor. Kita rasakan orang lain jijik, padahal pada mata kita, pada telinga kita, pada hidung kita, pada mulut kita, pada kulit kita, pada kemaluan kita, pada dubur kita, pada celah-celah kuku kita penuh dengan kekotoran dan najis. Itu pun dia boleh memandang orang lain kotor, jijik dan sebagainya. Itu gambaran yang nak beritahu. Siapalah kita ni nak rasa kita ni tinggi, hebat, besar sangat dan sebagainya. Maka barang siapa membesarkan dirinya seolah-olah ia merebut akan sifat Allah, maka patut ia dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalun habatin min khardalin min kibrin aw kama qala. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, tidak akan masuk dalam syurga seseorang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Sawi besar mana? Halus sangat, kecil sangat. Kan, besar itu aja.
Bukannya besar gunung, bukannya besar bola pimpong, bukannya besar bola sepak. Biji sawi aja. Bila ada dalam hati ni, sebesar dan seberat biji sawi, tak akan masuk ke dalam syurga. Ni hati-hati. Tak payah tengok luar. Kita kat dalam masjid ni pun, kalau dalam masjid ni kita rasa diri kita besar, kan? Aku besar, aku hebat. Walaupun mungkin orang lain tak tahu, tapi dalam hati dia rasa, oh aku besar, aku hebat, maka aku pun duduk belakang. Tak payah duduk depan lah. Contoh, bukan masjid sini, ni masjid kat Afrika Selatan. Tak ada apa-apa pun, saja duduk belakang. Kan aku dah besar, aku hebat, aku duduk belakang. Dia rasa. Kalau ada rasa tu lah. Kalau tak ada, tak apa kan. Sekadar duduk belakang saja, memang dah jadi tempat rasmi dia. Tak ada masalah. Kan? Apa lagi? Duduk, datang kuliah, tak bawa buku. Alah, apa sangatlah kuliah ni. Kan? Alah, kitab penawar bagi hati, benda sama je ulang-ulang balik. Rasa macam tu. Itu kalau timbang bukan biji sawi lah tu. Kan? Mungkin durian musangking agaknya besar tu. Berat lah tu. Berat. Tak payah tengok jauh. Kita dalam ni je. Kan? Termasuklah aku yang bercakap ni pun. Kan? Bila bercakap, duduk kat sini, duduk atas kursi ni, merasakan apa-apa saja kehebatan dan kebesaran, inilah Allah akan sebut. Tak akan masuk ke dalam syurga. Bila tak masuk syurga, masuk mana? Neraka lah tempatnya. Akan dibakar dulu ni. Yang biji sari tu akan dibakar, kesombongan ni. Dibakar sampai hangus, sampai hancur, sampai luluh. Barulah masuk dalam syurga balik. Ni hati-hati. Jangan sampai walaupun sebesar biji sawi. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela. Demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Jadi lawan kepada ketinggian diri, membesarkan diri tadi itu adalah merendahkan diri. Dan saya beritahu tuan-tuan, kita ni Allah jadikan fitrah kita ni, bila kita tengok orang lain yang kita tahu dia ada jawatan, dia ada kuasa, dia ada pangkat, tiba-tiba dia merendahkan diri dia, apa perasaan kita? Adakah kita akan memandang dia hina? Adakah kita akan memandang dia lemah? Adakah kita akan memandang dia sebaliknya? Tak. Bila seorang yang ada pangkat, jawatan, kuasa ni, dia merendah diri pada kita, yang kita ni tak ada apa-apa, maka pada waktu itu ni, kita sendiri akan merasakan bahawa mereka ini lebih tinggi daripada yang mereka sedang miliki sekarang. Kan? Contoh macam mana? Contoh tuan-tuan ada kuasa. Kan? Ada kuasa. Sebagai penguat kuasa lah contohnya. Polis ke apa ke, polis trafik ke, kita buat salah, kan, buat salah, memandu lebih had laju ke, potong double line ke, tak pakai topi keledar ke, kan, tak kena tahan. Kan? Jadi waktu tu memang kita dah tahu dah kita ni salah, rasa takut. Maknanya kalau pihak berkuasa ni, kalau dia nak marah pun memang layak dia marah. Oi, buta ke, tak nampak ke lampu merah tu. Kalau aksiden tu kan, dia layak untuk marah contohnya. Kita dah gigit-gigit, habislah, saman lah, memang matilah kali ni. Kan, tiba-tiba dia datang kat kereta kita tengok daripada jauh dengan pakaian, dengan cermin mata hitamnya, dengan pistolnya. Bubak. Tiba-tiba datang kat kita. Assalamualaikum pakcik, sihat? Kan, apa rasa kita? Kan, kenapa bawa laju tadi, sakit perut ke? Kan, contohnya. Kita yang mula rasa takut, yang kita sebelum ni mungkin rasa negatif, kita pandang macam-macam, tanggapan buruk begitu begini, terus kita akan down. Ya tu, memang salah saya. Kita sendiri akan mengaku salah. Tak perlu kita nak cakap, alah tu, kita cerita lain lah, kan, nampak? Macam-macam lah pihak manusia. Jadi bila merendahkan diri itu dapat menawan hati manusia ni tadi. Itu contoh paling mudah. Tuan-tuan pergi jabatan kerajaan ke, pergi mana-mana jumpa orang besar, kan? Kita jumpa orang besar tu layan kita dengan baik, dengan manis muka. Kita ketuk pintu, bukan kerana yang buka, ketua jabatan ni datang, silakan cik, masuk-masuk. Tapi itulah, nampak macam mustahil lah, kan? Nampak hanyalah bayangan fata morgana sahaja.
Ya, tapi itulah, kalaulah boleh dilakukan ini, orang yang merendah diri ini tidak akan hilang dia punya ni ketinggian, pangkat, kuasa dan sebagainya tadi. Macam peribahasa Melayu lah mengatakan apa? Ular yang berbisa menyusur di bawah akar, ya, tidak akan hilang bisanya. Jadi orang yang merendah diri ini, ya, dia tidak akan hilang ketinggian, pangkat dan kuasanya, malah akan dipandang lebih mulia, lebih baik lagi, ya, daripada yang lain. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah," atau kama qala. Tidak menambah, tiada menambah Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Ini tadi. Ya. Tidak akan menambah Allah tiada menambah oleh Allah akan hambanya dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Macam contoh kes tadi itulah, kita dah salah, tiba penguatkuasa ni tadi dengan sopan, dengan lembut, dengan penuh berhemah, ya, dia boleh maafkan kita. Waktu itu kalau dia saman kita sekalipun, kita akan boleh terima dengan redha. Ya cik, tak apalah, 1000 pun 1000 lah saya bayar. Sebab apa? Dengan budi bahasa, dengan merendah diri cakap dia tadi. Itu contohnya. Tapi katalah kalau dia tak saman pula, tak apa cik, kan, ini saya tengok dalam rekod ni kali pertama cik buat salah, ni saya lepaskan, ya, jangan buat lagi. Faham? Lembut dia cakap tapi tegas. Waktu tu apa kita rasa? Ya Allah, kan, lepas ni aku takkan langgar lagi undang-undang, walaupun tengah hutan sekalipun lampu merah aku akan berhenti. Nampak tak? Punya kita teringat dengan pesan daripada penguatkuasa itu tadi. Tengah hutan sekalipun, tak ada orang dah, lampu merah, berhenti kita. Sebab apa? Takut kena saman. Kan? Ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah cerita pada tuan-tuan semasa duduk di Jordan. Duduk di Jordan daripada, Allah lupa nama tempat, dekat bawah, dekat dengan Sinai. Saya pun ingat tak apa, dekat Allah, tapi dekat bawah lah, apa nama tempat ni aku lupa. Dia nak pergi ke Amman. Amman ni ibarat macam KL lah, Kuala Lumpur. Daripada bawah ni, pada pelabuhan, pelabuhan Astaghfirullahaladzim, Port Said ke apa nama, ya Allah lupa, tiba hilang. Tapi itulah, naik Tramco. Tramco ni macam van kecil yang diubah jadi pengangkutan. Naiklah dalam 2-3 orang. Waktu tu sampai dah maghrib, nak sampai ke Amman lebih kurang dalam 2 jam. Dalam perjalanan lalu tengah padang pasir, ya, tengah padang pasir, bayang padang pasir, kiri kanan padang pasir, depan belakang padang pasir. Dah malam dah ni, dah hampir pukul 8 malam. Macam saya sebut tadi, dekat jalan raya jumpa traffic light, ting, merah, berhenti Tramco ni, gede. Tengok depan gelap sayur, kiri kanan padang pasir, belakang tak ada kereta, berhenti gede. Kita pun tanya, "Le yang Asyan kenapa? Jalanlah. Bukan ada apa pun kan? Jalanlah." La mamnu, haram alaik katanya. Jangan haram. "Le, kenapa?" "Asyan syurtah." Polis. Sebab polis. Asyan syurtah tu polis. Punyalah dia, kan, tak tahulah takut ke, hormat ke, ada peristiwa tertentu ke apa ke, tengah padang pasir lampu merah dia berhenti, padahal kau jalan-jalan lah. Kan, wallah malah tak tahulah apa pengalaman yang pernah berlaku kepada pemandu Tramco ni tadi, kan, sampai macam tu sekali. Dan bila sampai ke Amman hampir pukul 10 malam, Amman tu macam Kuala Lumpur, tak tahulah sekarang ni, kan, dulu pukul 10, pukul 9 tu pun Amman ni dah mati bandar dia, mati, tak ada dah 7-Eleven, tak ada Petronas ke apa ke, kedai stesen minyak ke, kedai runcit ke apa, semua tutup. Saya ingat sampai ke stesen bas tu, turun daripada Tramco, bawa beg troli, jalan dekat Bandar Aman tu, bunyi troli saya berjalan tu dengar krik dekat Bandar Aman tu tadi. Sampailah ke hotel. Nak cerita lah, tapi nak beritahu inilah dia, ya, bila kita ni nak kaitkan kita ni merendahkan diri, maka orang akan hormat. Walaupun kita buat salah, selepas itu kita akan terima dengan redha. Ini contohnya.
dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Ini dia. Yang pertama, orang ni bila merendah diri, ya, dia dapat kemuliaan. Dan orang ni bila merendah diri, Allah akan tinggikan dia punya martabat, pangkat, darjat, nama dan segala-galanya. Ni tuan-tuan kalau jadi ketua, nak dapatkan penghormatan dengan rela hati daripada orang di bawah tuan-tuan, banyakkan berendah diri. Ya, nak jadi ketua, apa-apa ketua tak semestinya dipakai besar. Mungkin tuan-tuan penyelia, mungkin di tapak pembinaan ke, mungkin tuan-tuan ada kedai, ada pekerja seorang dua ke, mungkin tuan-tuan sebagai mak bapak ketua dalam rumah ke, mungkin tuan-tuan pengurusan masjid ke, pengurusan surau ke, apa-apa mana-mana tempat lah. Nak dapatkan penghormatan dengan rela hati tanpa perlu dipaksa, maka banyakkan merendah diri. Jumpa orang bawah senyum, jumpa makcik cleaner senyum, ya, nampak sampah sikit tolong kutip, nampak abuk tolong buang, angkat pinggan tolong basuh. Itu semua merendahkan diri. Yang orang ini bila tengok kita ni sebagai ketua, dia akan naik, ketinggian tu akan memuncak-muncak naik. Ya, satu video yang pernah saya tengok dekat YouTube, tak ingat presiden negara mana lah, tapi orang bukan Islam, dia presiden, ya, ketua negara, dia berjalan-jalan bawa kopi kat tangan. Tiba-tiba tersinggung, tak tahulah terlanggar siapa, terpelanting kopi, tumpah atas lantai. Tuan-tuan kalau jalan langgar Perdana Menteri, kan, apa jadi? Kan, tu heret dah jawab kan, cubaan membunuh. Kan, ini terlanggar kopi jatuh ni tadi, dia pula yang tolong bersihkan baju orang tu tadi. Sorry. Dia Perdana Menteri, sorry tolong bersihkan. Kebetulan dia nampak ada cleaner lalu, dia pergi ambil mop, dia sendiri lap kopi yang tumpah tu tadi. Rakaman CCTV tu menjadi viral. Saya tak ingat siapa presiden tu. Sikit aja, tapi orang punya tengok tu memujinya. Wah, inilah yang presiden terbaik, itulah beginilah, beginilah. Nampak tak di situ? Kan? Itu bila Allah nak tinggikan ni, tak perlu kita untuk membesarkan diri, tak perlu kita nak sebut, tak perlu kita nak arahkan orang, tak perlu kita nak marahkan orang. Maka pada waktu itu Allah sendiri yang akan meninggikan, ya, darjat kita di mata manusia. Dan satu lagi hadis yang terakhir lah pada pagi ini. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libasa tawaddu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yuhayyiruhu min ayil hulalin imani sya'a yalbasuha atau kama qala. Barang siapa meninggalkan akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah pada ketika kuasa atasnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk, hingga memberi pilih ia daripada barang mana segala hullah, iaitu iman menghendaki ia memakai akan dia atau kama qala. Nak beritahunya, sesiapa yang meninggalkan, maknanya dia ada kuasa, dia ada kekuatan, dia boleh buat, tapi dia tinggalkan tadi. Dia tinggalkan tadi kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Dia ada kuasa, dia boleh hukum orang. Dia ada kuasa, dia boleh marah orang. Dia ada kuasa, dia boleh buat apa sahaja. Tapi dia tinggalkan. Ini gambarannya lah, nak beritahu pakaian dia ada pakaian yang elok, tapi dia memilih pakaian yang sederhana, merendah diri. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat akan menyeru dia di atas sekalian makhluk yang lain untuk dia pilih daripada barang mana segala khullah. Khullah disebut di sini iman, menghendaki ia memakai akan dia. Pada hari kiamat, dalam keadaan kita semua ni bertelanjang bulat, tak berpakaian, dalam keadaan yang cukup hina dina, waktu tu Allah akan seru, wahai hambaku Abdullah bin Aziz. Contohnya lah, kalau ada nama Abdullah bin Aziz, kemarilah engkau dan kau pilihlah, kan, kau ambillah, kau masuklah. Contohnya waktu orang lain tak boleh buat apa-apa, tapi disebabkan kita ni masa di dunia dulu merendah diri, ya, baik orangnya, walaupun mampu buat apa-apa saja, maka Allah panggil contoh. Di hari kiamat nanti
boleh beri pilihan. Pilihan apa disebut di sini? Khullah. Khullah ni iman. Tak tahulah macam mana di padang mahsyar besok hari kiamat. Mungkin ada kebesaran ke, mungkin kalau kita hari ini dalam keadaan tengah jam ke, tengah traffic light berhenti ke, tiba-tiba ada polis boleh mengiring, melepasi ke, kita boleh masuk ikut pintu. Kita atas dunia ni kalau kita dapat sesuatu yang orang tak dapat pun, kita dah rasa ya Allah, lega, rasa seronok, apatah lagi di padang mahsyar. Tuan-tuan beratur kan, nak beli makanan, tuan-tuan beratur nak beli stamp ke apa ke, tiba-tiba pegawai tu panggil, sini cik, sini ada line special. Apa rasa kita? Kan, rasa terharu, rasa macam-macam lah rasa. Ya Allah, syukurnya orang lain tengah jam kan, tiba-tiba datang polis pengiring ke apa ke, bantuan ke, dia bawa kita untuk lalu special line, siap bunyi ning 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 ning, dia bawa kita. Apatah lagi di padang mahsyar di hari akhirat. Ini semua adalah anugerah Allah SWT kepada sesiapa yang masa hidupnya di dunia ada kekuatan, ada kebesaran, ada kehebatan, tetapi merendah diri kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia tuan-tuan, pada pagi ini sebesar sedikit. Semoga apa yang kita dengar ni, walaupun kita dah dengar dah, kita dah tahu, cuma untuk praktikkan. Kan, sama-samalah kita praktikkan hari ini, untuk kita lebih merendah diri, tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kerendahan hati kita akan meninggikan darjat dan kedudukan kita di mata Allah di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu sahaja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan melalui diri saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi syamlahum wa farik jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallil alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya aziz ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillah.